Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dihormati Asisten Komisioner Polis Tuan Amran bin Abdul Rashid, Ketua Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard IPK Perak. Yang dihormati Asisten Komisioner Polis Tuan Yahya bin Hasan, Ketua Polis Daerah Ipoh, semua ketua jabatan atau wakil. Yang dihormati DSP Siti Badariah binti Muhammad Ilyas, Timbalan Ketua Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Integriti Perak, merangkap pengerusi jawatan kuasa program pada pagi ini. Yang dihormati Tuan Haji Ahmad Nizam bin Amiruddin, Ketua Pegawai Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya Allah izinkan kita berada dalam dewan yang serba indah ini. Alhamdulillah, bersyukur tuan-tuan saya dapat hadir dan tuan-tuan dapat hadir pada pagi ini di dalam dewan ini. Dan ini adalah merupakan kali pertama saya sampai ke sini. Sebelum ni saya sampai dekat airport saja. Lalu masuk kanan, ini masuk belah kiri. Baik tuan-tuan, hari ini apa yang saya nak cuba sampaikan ialah yang tajuk di hadapan tuan-tuan ini, iaitu pelaksanaan maqasid syariah dalam sistem perundangan jenayah syariah di negeri Perak. Baik tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menghambakan dirinya kepadaku. Pengabdian dan penghambaan ini adalah satu perkara yang amat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Seterusnya firman Allah dalam Al-Quran lagi, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diberi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Kalimah ad-din itu sendiri membawa maksud ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap yang disuruh dan meninggalkan ataupun berusaha untuk meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Mana kata, kalau kita gunakan agama selain berislam, kita gunakan selain daripada agama Islam sebagai cara hidup kita, tidak akan selamat kita di dunia ni sampai ke akhirat. Dan kita ni berada dalam di akhir zaman. Semua benda ni nampak macam sama-sama. Yang betul, yang salah nampak macam sama-sama. Apa indikator ataupun apa benda yang kita nak guna untuk kita selamat sampai ke akhirat ni? Tak lain tak bukan Rasulullah tinggalkan kepada kita, taraktu fikum amrayni lan tadhillu abadan in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kitab Allah dan sunnahku, sunnah Nabi. Baik tuan-tuan, kalau kita nak hidup di akhir zaman ni, itulah benda yang kita kena pegang. Berbaliklah ataupun bergantunglah kembali kepada sunnah Rasulullah dan kitab Allah. Ibnu Katsir menukilkan kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya tidak diterima satu jalan pun atau perbuatan pun kecuali jalan atau perbuatan yang bertepatan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas diutuskannya. Maka adapun sebelum itu mestilah mengikut rasul-rasul yang diutuskan pada zamannya, yang diberi wahyu dan jalan-jalan yang berjaya. Maksudnya kita kena ikut syariat hidup ni dengan berlandaskan apa yang ditinggalkan oleh Nabi.
Apa yang Nabi wariskan selama 23 tahun, apa yang Nabi terapkan kepada umat dia, itu yang kita kena pegang. Hari ni kita dah macam makin goyah. Nak ikut yang ni ke, nak ikut yang ni, nak ikut yang ni ke. Kita kena cari guru yang betul untuk kita selamat sehingga ke akhir hidup. Hidup kita tak lama tuan-tuan. Baina sittin wa sab'in, Nabi kata, umur umat aku ni daripada 60 hingga 70 tahun. Jadi tuan-tuan kena susun, kena tengok siapa role model ataupun siapa ikutan yang kita nak ikut sampai kita selamat. Kita persoalan dunia ni jangan ingat kita mati habis pun. Dia akan sampai ke akhirat nanti. Baik tuan-tuan, masuk pada tajuk hari ini. Apakah maqasid syariah? Perkataan maqasid dari sudut bahasa merupakan jamak kepada perkataan maqsad yang diambil dari kata kerja qasada, yang membawa maksud pegangan, punca, sasaran, kelurusan, keadilan dan kesederhanaan. Dengan lain perkataan, istilah ini merujuk kepada faktor ataupun maksud objektif yang membawa erti berasaskan kenyataan atau fakta sebenar. Manakala syariah berasal daripada perkataan syara'a yang membawa maksud sumber air yang tidak pernah putus dan terus mengalir, menjelaskan penerangan, menerangkan serta menunjukkan jalan. Dari segi istilah, ia merangkumi keseluruhan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, syarak ini adalah satu panduan bagaimana kita nak berjalan atas muka bumi Allah ini, ataupun tujuan apa tujuan kita dihidupkan di atas muka bumi Allah ini. Maqasid syariah juga mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam mengukur dan mempertimbangkan sesuatu perkara demi menjamin kemaslahatan dan menolak keburukan. Pertimbangan yang menjadi kaya pengukur ini semestinya berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi asas bagi memastikan ianya berada di dalam kerangka syariat. Maqasid syariah mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam mengukur, mempertimbangkan satu perkara. Ini nak tengok benda ni betul ke tak betul. Itulah pentingnya kita tahu sama ada benda ni benar atau salah. Itulah tujuannya diwujudkan maqasid syariah ni. Dalam kaedah usul fiqh ada menyebut jalbul masalih wa dar'ul mafsadah wa izalatul mudarat, mewujudkan kebaikan, menolak keburukan dan menghilangkan kemudaratan. Jadi kita nak tengok ni bagaimana maqasid syariah ni dalam pelaksanaan hukum syariah hari ni. Adakah dia mengikut ataupun tidak? Baik tuan-tuan, kaedah usul fiqh, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Polisi dan tindakan pemerintah mestilah tertakluk kepada masalah terhadap rakyat. Polisi ataupun ketentuan yang dibuat oleh sesuatu pemerintah, bila sebut pemerintah ni pemimpin lah, kita nak tak nak kita kena atur dengan apa yang ada pada hari ini. Pemimpin hari ini, sama ada parti mana sekalipun, itulah pemerintah yang ada pada hari ini. Dan polisi dan tindakan mestilah tertakluk pada masalah terhadap rakyat. Masalah ni kebaikan umum, secara umum, ataupun umat Islam ni apa yang dia orang perlukan. Jadi pemimpin kena tengok buat ni untuk kesemua sekali. Tak boleh pandang individu, orang ni kata A, orang ni kata B. Tak boleh saya nak macam ni, saya nak macam ni, tak boleh. Pemimpin dia kena bersifat tengok umum, apa kemaslahatan umum untuk semua rakyat. Contohnya tuan-tuan, kita tengok waktu zaman Covid itu, apa pendekatan yang ditentukan oleh pemimpin kita? Semua sekali tak boleh datang masjid kecuali beberapa orang yang sikit je. Sampai tu masa tu tinggal 3 orang je boleh datang. Imam, Bilal dengan Syiah je. Sambut raya pun macam tu. Kenapa macam tu? Itulah yang disebutkan maslahah, kepentingan ataupun kebaikan untuk semua pihak, keselamatan, nak jaga semua rakyat ni. Kita kena ingat yang pemimpin ni pemikiran ataupun panduan mereka ataupun dia orang buat ni kena pandang jauh. Dia tak sama macam mana rakyat berfikir. Pemimpin berfikir, dia kena tengok, oh yang macam ni, cara dia macam ni, nak selamatkan dia orang semua ni tak boleh pergi. Macam tuan-tuan polis kan, nak naik motor kena pakai helmet. Pakai helmet kena pakai tali ni. Ada apa nama ni, jom klik kan, kena klik kan tu.
Naik kereta, kena pakai tali pinggang. Tak pakai tali pinggang kena tahan. Bawa kereta, kena ikut undang-undang. Itulah tuan-tuan, undang-undang tu diwujudkan untuk apa? Untuk jaga ke semua orang. Untuk jaga semua rakyat ni, untuk selamat. Perkara yang memberikan kebaikan dan manfaat kepada manusia secara keseluruhan dan bukannya secara individu, menghalang keburukan dan kemudaratan ke atas diri mereka adalah dianggap sebagai maslahah. Inilah yang disebut tadi. Buat itu semua tu untuk keselamatan orang. Jaga. Macam kita tengok COVID tu memang banyaklah SOP yang dibuat untuk maslahah orang awam, rakyat Malaysia ni. Macam itulah tuan-tuan, senang fahamnya. Baik, tunjang maqasid syariah. Tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Jadi tidak ada satu pun hukum yang disyariatkan sama ada dalam Al-Quran maupun Sunnah, melainkan terdapat di dalamnya kemaslahatan. Apa yang Allah buat, apa yang Nabi bagi tahu kita, semua benda tu untuk selamatkan kita. Bukan selamat kat dunia, selamat sampai ke akhirat. Jadi kita hidup ni ada cara macam mana kita nak kereta, kita kena ambil lesen. Cara nak repair kereta, kita kena pergi bengkel, kena tengok manual. Macam tu lah juga kita hidup ni, kena tengok manual. Ada manual yang Allah bagi kat kita, Quran, Sunnah. Ada panduan, ada undang-undang. Ada wujudnya undang-undang tu sebagai panduan kita untuk hidup atas muka bumi ni. Oleh itu dapatlah dikatakan bahawa kandungan dari maqasid syariah adalah kemaslahatan. Maqasid ad-daruriyah, ad-daruriyah, yang dimaksudkan dengan ad-daruriyah ialah maslahah yang menentukan keseimbangan kehidupan manusia. Jika sekiranya ia tidak ada, nescaya berlakulah kepincangan hidup manusia di dunia ini. Jadi tuan-tuan boleh tengok, kalau tak adanya maslahah yang menentukan keseimbangan ni, macam mana orang akan hidup dengan keadaan kacau bilau. Sebagai contoh, kes NTK lah kita kata, nikah tanpa kebenaran, main ikut dan je. Tak ikut undang-undang, pergi pejabat agama, tak nak isi orang, terus pergi Thailand. Apa akan jadi kepada hasil daripada pernikahan itu? Kita nampak senang lah, mak apa tu yang nikah tu nampak senang. Kita tak tahu selepas tu macam mana. Kalau tidak disahkan ataupun dikeluarkan diputuskan oleh mahkamah, macam mana dengan hak anak itu? Macam mana dengan sistem nasab dia macam mana? Tak ada detail, tak ada bukti pernikahan. Nikah ikut, dan kita yang pergi menikah tu bukan kita lah. Yang pergi menikah di sana tu selamatlah. Orang selepas tu macam mana? Anak-anak yang lahir tu macam mana? Zuriat mereka. Baik. Dalam darurat ini meliputi 5 perkara: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Baik, kita akan pergi satu-satu insya-Allah jika sempat masa. Yang pertama, memelihara agama. Syariat Islam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjamin kebaikan serta menghindarkan kemudaratan kepada semua manusia tanpa mengira etnik. Islam datang untuk membebaskan minda manusia daripada belenggu kemunafikan dan kesyirikan. Ibadatil ibad ila ibadatillah. Perhambaan kepada manusia kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajak manusia beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang berkaitan serta menjauhi anasir-anasir syirik dengan menjelaskan pelbagai panduan daripada bangun tidur sampai tidur balik. Ada semua guideline Allah bagi. Bangun tidur macam mana, lepas bangun nak buat apa, baca doa, lepas baca doa bersuci, kemudian solat, kemudian pergi kerja, semua benda tu. Nak melangkah masuk masjid pun ada doa. Semua benda tu Allah tentukan, ada panduan dia. Tujuannya apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk section 8, pemujaan. Sesiapa yang memuja atau menyebabkan dipuja mana-mana pantai, pokok, padang, kubur, hutan, bukit atau apa-apa benda lain, atau mana-mana orang dengan apa jua cara atau bagi apa tujuan yang berlawanan dengan hukum syarak, denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Dan mahkamah boleh memerintahkan supaya alat-alat bangunan atau binaan yang digunakan bagi pemujaan itu dimusnahkan. Ini bagi section 8, pemujaan. Sesiapa yang memuja,
Ini penghambaan benda lain lah, puja benda lain. Atau menyebabkan dipuja. Dia mendatangkan sebab orang tu puja dia. Mana-mana pantai, pokok, padang, kubur, hutan. Pada tahun 90-an dulu ada apa nama ni, sembah matahari di belah-belah utara. Itu pun satu cara sembah matahari. Jadi benda tu adalah berlawanan dengan syarak. Tak ada dalam syariat suruh sembah matahari. Kemudian sembah kubur. Ada pula pergi kubur Manahala, pergi Tok Wali ni sembah, duduk tidur situ. Ada. Yang ni cerita ni umum di Pulau Besar Melaka, ramai yang pergi. Duduk di sana, kemudian dapat ilham. Jadi Nabi dapat ilham, dipanggil naik ke langit, syarat akhirat. Ada pula syarat akhirat itu. Sembang pasal hari kiamat. Turun ke bumi, study sendiri. Ini saya jumpa sendirilah. Study sendiri. Turun ke bumi balik, bangun sedar, study, tengok Quran, tengok kubur tu, study. Dah udah. Datang pula ajaran baru. Ajaran ini dalam pantauan kami lah, dalam perhatian. Wujudnya pula Al-Quran ni tidak berbaris. Ajaran As-Salamah, tuan-tuan mungkin tahu, mungkin tak tahu. Ada lagi di Negeri Perak ni dan masih aktif. Tuan-tuan kalau tengok bacaan dia, memang tuan-tuan apa benda dia baca. Saya dah jumpa sekali hari tu, jumpa dengan dia dan jumpa dengan pengikut dia tu. Dia baca, saya pun tak kerti. Saya terangkan balik macam mana dia boleh dapat ilmu tu daripada mimpi, kemudian turun, study sendiri, lepas tu olah ayat Quran. Macam mana Nabi 23 tahun turun Quran tu, punya lama, senang-senang je dia boleh dapat one shot malam tu. Okey. Terus dia declare Quran ni tak ada bagai. Jadilah baca ikutan dia. Tuan-tuan boleh search, ada dalam Facebook ada, dalam YouTube ada. Inilah yang tertakluk siapa yang memuja atau menyebabkan dipuja, mana-mana pantai, pokok, padang, kubur, hutan, bukit atau apa-apa benda lain. Sembah benda lain lah. Dapat kubur macam ada agama yang selain dari Islam tu, dia puja pokok kan, kita tak tahu. Tapi kalau orang Islam buat, boleh kena dengan hukuman syarabat. Ini contoh, kita pergi kena pergi bomba datang, selamat kan. Baik, section 9. Ajaran atau amalan salah. Sesiapa yang mengajar agama, menghuraikan perkara yang sama kepada seseorang atau sekumpulan orang di tempat awam atau sebaliknya, atau menjalankan suatu upacara atau suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum syarak. Ini ajaran atau amalan salah. Buat amalan lain, denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, dan segala dokumen dan peralatan yang berkaitan dengan sabitan itu hendaklah dirampas dan dimusnahkan sebagaimana yang diarah oleh mahkamah. Kalau kita tengok denda ni sikit je tuan-tuan, RM5,000, apalah heran kan? Apa yang kita nak takut sangat pun. Tapi itulah keadaan undang-undang sekarang yang masih belum dibuat tu, dalam usaha untuk ditingkatkan lagi. Dan doa-doa lah hukuman ni dapat ditingkatkan, orang awam boleh lah rasa gerun sikit dengan hukuman yang kita jatuhkan ni. Ajaran sesat ayah Fin. Ayah Fin hidup ke mati dah kan maksudnya? Hidup lagi? Banyak lagi ajaran lain selain pada ni. Ajaran atau amalan salah ni, sudah hari itu kita bulan berapa tu tahun ni, ada pula menurun di Banjung. Menurun panggil istilahnya apa? Tarik duit. Tarik duit. Yang tu saya pergi sendiri dengan pegawai-pegawai ni lah. Ada pergi di Banjung, di chalet Pak Man tu. Di situlah ada pula upacara wirid-wirid sembah, rasanya nak bagi semangat, tarik semangat. Kalau ada rezeki, dapat duit. Duduk dalam rumah chalet tu, ada 3-4 orang, ada kain rentang selai, adanya botih, bekas ada api. Duduk dengan ikat kat semua ni, duduk wirid. Apa benda tak tahu dia buat. Apa yang dia orang nak cuba sampaikan.
tarik duit. Macam celah mana nak tak duit gitu. Apa cara? Logik sikit fikir logik lah. Ada tarik semangat kata ni. Kami belajar silat ni nak tarik semangat. Yang tu pun masih dalam perhatian. Katanya ada lagi, ada pujaan tu, ada satu lagi pihak yang mengaku yang boleh bagi duit tu. Seterusnya, seksyen 10 dakwah agama. Sesiapa yang mendakwah ajaran atau kepercayaan selain daripada ajaran atau kepercayaan agama Islam di kalangan orang yang beragama Islam, ini mengajar benda lain, denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Yang ke-11, dakwaan palsu. Sesiapa yang mengaku dirinya atau orang lain itu Nabi, Imam Mahdi atau Wali. Ini yang ni dahsyat ni. Atau berlagak atau mengeluarkan kata-kata atau mengakui bahawa dia atau orang lain itu mengetahui kejadian gaib dengan dakwaan palsu dan bertentangan dengan ajaran Islam. Denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Yang ni Imam Mahdi ni, cerita Imam Mahdi ni, PSP dah tahu. Semua dah tahu. Kes di apa nama ni, Tanjung Malim masih aktif katanya. Tuan-tuan kena jagalah anak-anak tuan-tuan tu. Kita memanglah polis, anak-anak kita tu belum tentu boleh kan. Pendidikan anak-anak kita tu tak sama macam kita lagi. Kita ni tahu undang-undang apa semua. Anak-anak kita, orang rumah kita, tiba-tiba nak terlepas ke sana, dah jadi pengikut Imam Mahdi akhir zaman. Dah kumpul 313 orang nak pergi ke Mekah, sudah. Tuan-tuan kena jaga. Allah kata, qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jaga tuan-tuan, solat kena jaga, makan pakai kena jaga. Solat tu kena jaga dulu, paling penting. Jadi ibu bapa ni kena tengok anak semayang macam mana. Semayang ke tak semayang pagi, subuh tu semayang ke tidak, maghrib dekat mana, isyak waktu isyak dekat mana, zuhur, asar, semua benda tu. Allah kata, Nabi kata, As-salatu hiya imaduddin, wa man aqamaha faqad aqama ad-din. Islam apa nama, solat itu adalah tiang agama. Siapa mendirikannya, dia telah mendirikan agama dalam dirinya. Dan siapa yang tidak mendirikannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Jadi solat itu tiang tunjang asas. Kita sebagai mak bapak ni kena pastikan anak ni solat. Bila dengan solat tu, insya-Allah boleh selamat. Sebab tu Nabi kata apa nama ni, ramai yang berpesan, apa nama ulama berpesan, jahat macam mana pun solat jangan tinggal. Solat jangan solat betul lah. Jangan solat macam ikut niat pula. Datang-datang masjid niat pula. Sudah. Solat kena solat dengan betul. Kena ikut macam mana Nabi ajarkan. Dengan bacaan Fatihahnya, semuanya, rukun qauli, rukun fi'li, semua benda tu kena ikut Nabi. Jangan ikut dan. Kena ikut apa yang Rasulullah tinggalkan. Kita jangan baca, kita yang hidup lama ni pun kena selalu orang panggil aslih ataupun memperbaiki. Betul ke tak kita solat ikut apa yang KPI Allah nak kita solat. Penghambaan kita tu, betul ke kita solatnya? Aku ni solat ni ikut orang ke aku buat ikut dan. Orang sembahyang aku sembahyang, orang ambil wudu aku ambil wudu. Tak ada hasil. Sebab itulah yang perlu ditingkatkan ataupun ditekankan solat anak-anak tu. Macam mana? Kita sendiri kena betulkan. Baik, yang seksyen ke-12, mendakwa bukan Islam. Seorang Islam yang mendakwa dirinya sebagai seorang bukan Islam untuk mengelakkan dirinya daripada diambil apa-apa tindakan di bawah elemen ini atau mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa. Ini normal lah. Pengalaman apa nama pegawai kita, penguasa kita pergi tangkap khaluat, saya bukan orang Islam. Senang lah. Tengok IC orang Islam. Ini boleh kena ni. Denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Seksyen ke-13, perbuatan atau perkataan murtad. Seseorang Islam yang dengan sengaja, sama ada dengan perbuatan atau perkataan atau dengan cara apa jua pun, mengaku hendak keluar daripada Islam atau mengisytiharkan dirinya sebagai orang yang bukan Islam. Hati-hati tuan-tuan. Murtad ni tak semestinya dengan perbuatan, dengan perkataan pun boleh.
Hari ni orang tulis dekat media sosial tu ikut dan, ikut hati je. Kata orang ni kafir, orang ni kafir. Kita sendiri, aku bukan Islam, kata macam tu. Senang-senang hati dia cakap, silap-silap, ini undang-undang dunia ni. Undang-undang akhirat tu, kita tak tahu. Allah tentukan, Allah yang nilai. Hati-hati dalam menulis dan berkata-kata, tuan-tuan. Ini undang-undang dunia, selamatlah. Kita cakap ikut dan, sema-sema kawan-kawan je. Dalam tak sedar, sudah keluar pada Islam. Denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Seksyen 14, mencela, menghina dan sebagainya agama Islam. Sesiapa yang dengan perkataan, sama ada secara lisan atau bertulis, atau dengan isyarat atau dengan penyataan zahir, atau dengan apa-apa perbuatan, aktiviti atau kelakuan, atau selainnya dengan apa jua cara pun, mencela atau disifatkan sebagai menghina atau cuba mencela atau menghina agama Islam, atau mempersenda, mengajuk atau mengejek-ngejek akan amalan atau upacara yang berkaitan dengan agama Islam. Ini orang mencela, menghina agama Islam. Denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Ini zaman Nabi dulu dah tak ada dah. Memang wassalam je dah. Dapatkan sahabat, memang dapat dia tu ya, menghina agama Islam ni. Ini undang-undang kat kita sekarang lah, denda RM30. Ini contoh. Ini tuan-tuan boleh tahu lah, siapa dia kan? Jangan boleh sebut lah. Perbuatan ni amat menduka citakan kita semua orang Islam. Amat menghina agama Islam. Menghina Quran tu dulu buat macam tu. Contoh hari ni yang kita tengok yang dekat KL tu ni, orang Kuala Kangsar katanya. Itu salah satu contoh lah menghina agama Islam. Tiba-tiba pula boleh buka baju, orang tengah apa Quran, orang sudah apa Quran jadi macam tu. Baik, tuan-tuan. Seksyen 15, mempersenda ayat Al-Quran atau hadis. Sesiapa yang mempersenda, mencela, mengejek atau menghina dengan perkataan atau perbuatan akan ayat-ayat Al-Quran atau hadis, denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Yang ini senang faham, hina Quran, hina hadis. Jadi Nabi pun kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang membersenda, siapa yang menipu daripada kalamku, bersedialah dia untuk ke neraka. Jadi hadis Nabi pun kena hati-hati, tak boleh ulas ikut hati, ulas ikut nafsu. Kena ikut ilmu. Ilmu pun kena tengok guru tu macam mana. Al-Quran pun ada sekarang ni, ada pula jenis yang syarah hadis ikut hati, syarah Quran ikut hati je. Ada pula yang amalan jenis apa nama ni, kita ni duduk tengah kusut-kusut, ambil Quran buka. Lepas tu tengok buka kat mana tu, tak tangan. Lepas tu ulas sendiri. Ayat ni kena kat aku. Budak. Macam tu cara dia nak declare, ni ayat ni Allah bagi kat aku ni, teguran Allah. Mana bolehnya? Belajar kena ada guru, dan kena ada guru yang berilmu, yang sampai, ataupun orang kata kita tahu dia ni belajar memang betul. Kita tahu dia belajar dari A sampai Z. Tak tahu tiba-tiba, jangan kita ambil tiba-tiba daripada chef, tiba-tiba dia jadi mengajar agama. Kita ikut dia pula. Asas dia mana? Tak tahu. Sedap mengajar dalam radio dan TV semua. Asasnya mana dulu? Dulu saya chef. Saya chef di hotel. Tuan-tuan pula ikut. Hello. Jadi tuan-tuan kena perhatikan ataupun kena nilai. Jadi kita dengar ceramah tu, tak apalah, lepas ni dah habis kita dengar macam tak betul ustaz ni, cek balik. Dia ni siapa dia? Oh, dia ni ngaji macam ni. Tak apa, boleh ikut. Dia ni siapa ni? Dulu dia ni dia chef. Tiba-tiba pula yang saya sebut chef ni memang betul tuan-tuan. Memang ada. Dan video dia ada melebar luas dalam YouTube. Seksyen 16, menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama. Sesiapa yang menghina kewibawaan atau ingkar, melanggar atau membantah titah perintah atau arahan Juli Yang Maha Mulia Sultan sebagai ketua agama, majlis atau fatwa yang dikeluarkan oleh mufti,
denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Ini engkau perintah sultan. Contoh yang senang nak faham, perintah sultan waktu PKP itu tak boleh datang masjid, berbuka je boleh datang masjid. Kita tengok buat pula demo, tak boleh sembahyang Jumaat, berebut. Waktu PKP beraya kami, apa kami tak boleh sembahyang Jumaat ni, mana hak kami? PKP lepuk. Dan orang sembahyang elok je sokok, menahala pergi makan, senati je. Waktu PKP beraya pegang dalam Facebook, saya ni orang Islam, mana hak kami? Buat demo, kami nak sembahyang Jumaat. PKP sembahyang maghrib pun tak ada, isyak pun tak lagi. Masjid tu sama je macam sebelum PKP tu, padahal lagi teruk ada. Tu tuan-tuan, kita kena jaga. Kita kena tengok apa tujuan kita hidup ni. Adakah kita nak tertipu dengan situasi, ataupun kita nak keluar daripada tu, ataupun kita nak ikut betul-betul apa yang Nabi sampaikan kepada kita. Ini ingkar pada perintah sultanah. Seksyen yang ke-16. Kemudian seksyen 17, mengeji atau menghina undang-undang. Siapa yang mengeji atau menghina mana-mana undang-undang yang berkaitan dengan agama Islam yang berkuat kuasa di dalam negeri Perak Darul Rizwan adalah bersalah atau suatu kesalahan, dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Mengeji atau menghina undang-undang, ini petikai lah. Ini pun senang nak fahamnya waktu PKP tu. Ada juga ustaz-ustaz yang ngajar, apa ni buat macam ni, buat macam ni. Kami ni dah ngaji agama, mana boleh macam tu. Petikai kan. Petikai sangat. Bila petikai sangat, kami pegawai-pegawai masa ni datanglah jumpa. Tanyalah apa benda nak buat kan. Tahanlah sekejap. Ustaz tu, ada 2-3 orang ustaz lah yang aktif kat Perak ni. Kata ni, fatwa tak betul ni, mana boleh macam tu sembahyang Jumaat ini. Ya tuan-tuan, seksyen 17. Seterusnya, seksyen 19. Hasutan meninggalkan kewajipan agama. Seseorang yang menghasut atau memujuk mana-mana orang yang beragama Islam supaya tidak menghadiri masjid atau pengajaran agama atau apa-apa upacara agama, denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Yang kedua, mana-mana orang yang dengan apa jua cara menahan atau menghasut orang lain daripada membayar zakat atau fitrah adalah melakukan suatu kesalahan, dan hendaklah denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Hasutan meninggalkan kewajipan agama, yang ni kita jangan jumpa lah. Cumanya ada pula amalan sembahyang Jumaat tak bayar, kita bersuluh. Ini dia jadi, ada dalam negeri Perak ni, ada di Bagan Serai tak salah. Dia buat amalan bersuluh pula. Orang pergi sembahyang, dia duduk kat rumah tu. Apa dia buat? Wallahualam. Seksyen 21, pendapat berlawanan dengan fatwa. Ini yang tadilah, sesiapa yang mengembangkan atau menyebarkan apa-apa pendapat berupa fatwa untuk diikuti oleh orang Islam mengenai apa-apa soalan ajaran Islam atau hukum syarak yang berlawanan dengan mana-mana fatwa yang dikeluarkan dengan sah oleh mufti, denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya, dan pendapat itu jika bertulis hendaklah dirampas dan dimusnahkan sebagaimana yang diarah oleh mahkamah, dan penerbitannya, penjualannya dan pengedarannya hendaklah dilarang. Semua sekali kena clear, kena rincikan. Dia keluarkan pendapat berlawanan dengan fatwa. Majlis fatwa dah keluarkan macam tu, SOP dia macam ni, dia pula pandai kan, tak payah ikut, kita kena ikut balik. Mana boleh, ini bukan ujian yang berat. Pakai mask tak boleh, mana boleh, kita sembahyang kena buka mask, mana boleh sujud ada mask. Ni waktu pakai mask tu, dalam PKP tu sibuk dengan mask, tutup tak tutup, sah tak sah sujud tu punya pula. Baik, masuk pula yang tadi tu memelihara agama, yang ni memelihara jiwa. Kesalahan hanya terdapat dalam akta sivil saja. Ini bidang tuan-tuan lah, memelihara jiwa ni. Contohnya bunuh dengan sengaja dan mencuri. Baik, seterusnya memelihara akal.
Section 59, minum minuman memabukkan. Section 60, membuat, menjual dan sebagainya minuman yang memabukkan. Memelihara keturunan, hifzun nasab. Section 48, persetubuhan haram, hamil wa nikah, khalwat. 54. Section 55, lelaki berlagak seperti perempuan. Section 57, perbuatan tak sopan. Baik, memelihara akal. Sesiapa yang minum arak atau apa-apa minuman yang memabukkan adalah salah atas suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Minuman yang memabukkan. Ini kita dapat banyak waktu malam New Year itulah. Satu balik marah itu balik. Ramai orang Melayu kita, anak-anak kita, anak muda kan. Orang bayi-bayi saya lah, budak-budak ni, satu datang dari mana hala, datang dengan selipar, pakai kain. Mana tu? Dari mana ni? Daripada Taipei. Tu kawan. Pergi kelab. Sambut New Year. Masuk kelab malam, minum. Nampak simple lah, benda ni memang. Sampai ke, memang arak tu memang senang nak dapat pun. Pergi CBI, memang boleh dapat pun arak tu. Tapi kita kena tengok apa peranan, macam mana pendidikan jenayah syariah ni, macam mana kefahaman orang Islam ni. Arak tu tak boleh minum. Sebab apa? Kenapa Allah gazetkan dalam Quran tak boleh minum arak? Tak lain tak bukan sebagai keselamatan, ataupun orang kata nak jaga kita ni daripada terjebak ke arah masalah yang lain. Contohnya macam senang cerita lah, undang-undang tuan-tuan tak boleh minum arak ketika nak memandu. Itu undang-undang tuan-tuan lah. Sebab apa? Pemandu kita mabuk ni kesannya amat buruk lah. Boleh mati. Boleh mati, dia boleh mati, orang lain boleh mati. Itu ketika memandu. Dan dalam hidup yang biasa ni tak boleh minum. Sebabnya masyarakat boleh jadi huru-hara dengan arak ni. Disebabkan arak ni, institusi keluarga tu boleh hancur. Dengan ayah kaki todi, anak macam mana. Bapak boleh orang mabuk, jumpa anak-anak, anak tengok apa yang bapak pening kan ni. Macam mana kita nak jaga keluarga yang saya sebutkan tadi tu, pusakung tu. Macam mana kita nak mendidik, ataupun orang tu nak didik keluarga dia dalam dia keadaan mabuk. Dia nak nilai, dia nak jaga keluarga dia macam mana. Baik. Section 60, membuat, menjual dan sebagainya minuman yang memabukkan. Mana-mana orang yang membuat, menjual, menghadiah, mempamerkan untuk jualan, menyimpan atau membeli apa-apa arak atau minuman yang memabukkan adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Ini pun sama macam tadi tuan-tuan, cumanya ini lebih kepada membuat proses sendiri. Minuman yang memabukkan sama je lah, saya tak payah syarah lah. Cumanya yang ni membuat sendirilah. Pandai-pandai pergi peram diri ke apa ke. Contoh satunya, boleh jadi sampai ke tahap ni, minuman yang memabukkan, ketum lah. Kalau minum sikit tak apa, bukan tak apa. Kalau sendiri-sendiri kan? Ini buat mengedar pula. Proses ni, ada satu dalam rumah tu ada pula ketum, boleh juga kena dengan hukuman ni. Baik. Memelihara nasab keturunan. Section 48, persetubuhan haram. Sesiapa yang melakukan persetubuhan haram adalah bersalah atau suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan sebat tidak lebih daripada 6 kali. Sikit je persetubuhan haram, hukuman dia sikit. Sikit je hukuman dia ni, tak ikut pun. Cumanya nak kata undang-undang syariah ni diwujudkan adalah untuk usaha kita nak bantras saudara. Walaupun kita tak sama dengan apa yang
kita nak ikut Quran tu tak boleh nak sanakan lagi. Tapi kita undang-undang ni diwujudkan untuk ikut KPI yang Allah tetapkan tu. Cuba ke arah tu. Dan dalam proses kita harapkan satu hari nanti undang-undang Islam tu benar-benar ikut apa yang Allah tentukan. Ini dalam bab sebuah haram lah. Ini 48 sebuah haram. Ini pun kes popular. Okey. Ini Allah berfirman dalam surah An-Nur, Az-zaniyatu waz-zani, kalau tak salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Ini ketetapan yang Allah bagilah untuk orang berzina. Cuma kita tak buatlah dekat ni, tak sampai lagi lah ke tahap ni. Tapi ini yang ditentukan oleh Allah. Sebab 100 kali. Dan sebab pula kena tengok, orang semua kena tengok. Ini belum dibuat lah. Setakat ni kita buat ini je, 6 kali sebab. Sebab apa dia nak sampai ke tahap zina, ataupun kita nak nilai zina tu pun payah. Sebab apa nama ni, bila ada sahabat ataupun zaman sahabat dulu, sahabat tu datang, sahabat tu datang, kata mengaku Nabi, kat Nabi, aku ni berzina. Dia kata balik dulu. Datang lagi, aku ni berzina Rasulullah, balik dulu. Sampailah dia selesai lahirkan anak tu, dan selama 2 tahun disusukan anak tu, barulah datang balik ke Rasulullah, barulah Rasulullah jalankan hukuman. Maksudnya Islam ni bukanlah agama yang senang-senang nak jatuhkan hukuman, tapi dia melalui penelitian yang amat detail, betul ke dia buat. Ada saksi 4 orang, ada saksi yang tengok, saksi yang tengok tu pula kena adil. Jadi benda tu nak tunjukkan kita ni bukan senang-senang nak hukum orang, melainkan benda tu memang betul-betul jadi, barulah dikenakan hukuman 100 kali sebat. Session 50, hamil luar nikah. Seseorang perempuan yang hamil atau melahirkan bayi di luar nikah akibat daripada persetubuhan haram yang dilakukan dengan kerelaannya dan kesedarannya adalah melakukan suatu kesalahan, dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. 3,000, 2 tahun, boleh kena duduk hamil luar nikah. Yang ni benda yang amat memilukan hati lah. Hamil luar nikah ni, hamil dah kes zina pun banyak, hamil pun banyak. Yang kedua, seseorang perempuan yang melahirkan seorang bayi yang penuh sifat dalam masa 6 bulan selepas dia berkahwin, hendaklah disifatkan sebagai telah hamil di luar nikah. Ni perempuan, kita nak classify dia ni dalam masa 6 bulan kahwin, lepas kahwin disifatkan sebagai telah hamil di luar nikah. Kalau dia lahir selepas kahwin dalam masa tempoh sebelum tu, kita boleh cah dia ni hamil luar nikah. Maksudnya dia telah buat perzinaan ataupun persetubuhan haram tu sebelum dia kahwin. Denda dengan syarat beban pembuktian membuktikan bahawa seorang perempuan itu telah disetubuhi dengan cara syubhah, atau dia telah berkahwin atau anak itu dilahirkan dalam jangka masa yang boleh diterima mengikut hukum syarak adalah terletak ke atas perempuan itu. Ini kita penilaian yang lebih detail lah. Nak tahu betul ke dia hamil luar nikah, adakah dia lahir sebelum ataupun dia mengandung sebelum dia kahwin, atau dia mengandung selepas dia berkahwin. 1, 2, 1. Buat macam ni, lahirlah anak, mengandung lagi. View ni biasa kita tengok lah. Orang awam boleh nampak, orang beragama boleh nampak, orang awam boleh nampak. Apa
Apa kita nak buat dengan keadaan macam ni, tuan-tuan? Macam mana kita nak bendung? Itulah saya sebut tadi, pendidikan ibu ayah. Tuan-tuan kena jaga sendiri. Ataupun kita nak harapkan kepada kerajaan saja pun tak boleh. Kita sebagai ibu bapa pun kena main peranan. Anak-anak nak elakkan terjerumus dalam kancah maksiat ni. Allah kata wala taqrabu, jangan kamu hampiri. Menghampir pun tak boleh, apatah lagi buat. Jadi saya tekankan yang tadi tu, kita sebagai ibu bapa kena jaga, kena didik anak-anak dengan baik. Baik, ini pelajar PT tidak mengaku buang bayi. Ini sepah lah tuan-tuan. Dalamnya lebih komersial sekarang ni, ada pula istilah sugar daddy, pelajar PT cari duit income. Ada pula yang meniaga, buat servis. Itu memang popular tuan-tuan. Itulah U ni, UIA pun ada, UM ada, KL banyak lah tuan-tuan. Boleh mesti lebih tahu. Itu kita kena tengok apa masalah, apa macam mana kita nak selesaikan sehingga akhirnya. Bahana nafsu, pelajar buang bayi. Baik, Sesi 54, khalwat. Seseorang lelaki yang didapati bersama-sama dengan seseorang atau lebih perempuan. Lelaki dengan seorang atau lebih perempuan yang bukan isteri atau mahramnya di tempat yang sunyi. Ini tengok ni tuan. Di tempat yang sunyi atau di dalam sebuah rumah atau bilik atau di tempat yang terasing dalam hal keadaan. Di tempat yang terasing. Tengok orang semua elok je dekat padang buluh tu ramai, dia masuk dalam kotak kat tepi tu. Boleh ke? Dalam hal keadaan yang boleh mendatangkan syak, ada datangnya syak, raguan bahawa mereka melakukan maksiat adalah melakukan suatu kesalahan. Apabila disabitkan RM3,000, penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun. Ini kes paling popular, khalwat. Paling senang kita nak ambil inilah khalwat. Kita nak cas zina tu payah, cas khalwat. Ini file ni memang banyak. Khalwat datang pada mana hala, daripada KL ada, daripada Johor ada. Orang daripada Johor jumpa dengan orang Perlis dekat Manjung. Manjung juga. Buat kerja dekat Manjung. Ya. Punya jauh daripada Johor. Boleh datang dengan orang Perlis, boleh datang Tau ke selatan, jumpa dekat Manjung. Kena tangkap kami. Lumut. Tuan boleh fikir tak macam mana tablis iblis tu, tipu daya syaitan tu, dia nak ulik kita macam mana. Sampai kita hal tu, punya jauh dia datang. Ui, jauh no. Jumpa kat Manjung. Seseorang lelaki didapati bersama-sama dengan seorang atau lebih perempuan. Lelaki seorang ataupun ramai. Lelaki ramai ataupun lelaki seorang dengan perempuan ramai, duduk dalam satu rumah. Ni kita ada gambar tu pun real tuan-tuan. Gambar tu tahun lepas tak salah. Budak-budak di Taman Cepaka je tu. PO. Study. PO. Tapi nak kata je study, tapi sebenarnya tak tahulah dia membuat apa. Masalah Fahana yang ada. Duduk ramai-ramai, kata study group, tapi rumah gelap. Baik. Jadi contoh ni tuan-tuan. Khalwat dalam hutan. Sesi 55, lelaki berlagak seperti perempuan. Seseorang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan berlagak seperti perempuan di mana-mana tempat awam bagi tujuan maksiat adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Patutnya akan tambah lagi hukuman. Belagak sebagai perempuan ini ada banyak Ipoh ada, Taiping ada. Waktu PKP tu kami pergi di Taiping. Dia mau datang kata. Dia kata, kalau kami tak keluar pun dia mau datang kata. Budak.
Dia kata orang kalau dia tak keluar pun, dia orang tu datang cari dia. Orang cari dia. Nampak tak tuan? Pendidikan ataupun macam mana orang kita sekarang ni cari servis ni. Tak tahu nak kata lah tuan. Baik LGBT, ada contoh ni, lesbian, gay, bisexual, transexual. Ini pun banyak tuan. Dan benda ni dah menular dalam, kat Malaysia pun dah ada dah berfahaman LGBT ni. Dan dia gerakan LGBT ni pun masih aktif di Malaysia ni. Ada unsur-unsur tu. Dan lagu-lagu, antara contoh lagu-lagu yang kita dengar tu pun sebenarnya cerita pasal benda ni. Ada dalam TikTok semua benda tu, ada lagu cerita sebenarnya kita dengar dia sedap. Padahal dia nak cerita pasal kisah cinta dia dengan lelaki juga. Gay. 57. Perbuatan tak sopan. Sesiapa melakukan perbuatan atau berkelakuan tidak sopan yang bertentangan dengan hukum syarak di mana-mana tempat awam adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah apabila disampaikan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan. Perbuatan tak sopan, cium ke, peluk-peluk ke, buat aksi-aksi yang lebih dahsyat ke, perbuatan tak sopan. Mana ada dalam hukum. Bila berdua, ada yang ketiga. Hadis Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin la tahillu lahu fa inna thalithahuma asy-syaitanu illa mahramun. Maksudnya janganlah seseorang lelaki duduk berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya, maka sesungguhnya yang ketiga antara keduanya itu ialah syaitan, melainkan mahram atau yang haram dikahwininya. Bila berdua tu ada yang ketiga. Yang ini semua golongan terlibat. Semua ada. Kami tengok banyak orang yang cerdik ada, orang tak cerdik pun buat benda ni, berdoa ni. Larangan menghampiri zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerusakan. Allah kata keji. Kalau Allah dah declare keji itu, maksudnya amat-amat buruklah kesan dia. Dari sudut nasabnya, sudut kekeluargaannya, institusi keluarga tu zina. Nampak simple, cara mudah nak dapat puaskan nafsu. Tapi Allah kata amat-amat keji. Perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, satu tipu daya iblis menghasut ataupun menghukum, yang akan membuatkan manusia tidak dihukum. Di dunia lagi dah kena, ke akhirat pun dah kena lagi. Perbuatan tak sopan. Ada lagi tak macam ni? Ada lagi yang buat banyak je. Siang ada, malam pun. Memelihara harta, ini diselitkan sekali. Membayar zakat, Seksyen 40, membayar zakat atau fitrah secara tak sah. Seksyen 43, pungutan tanpa kebenaran. Seksyen 44, salah guna harta Baitul Mal. Seksyen 40, membayar zakat atau fitrah secara tak sah. Sesiapa yang dengan sengaja membayar atau menyebabkan supaya dibayar zakat atau fitrah kepada mana-mana orang yang tidak diberi kuasa untuk memungut zakat atau fitrah adalah bersalah atas suatu kesalahan dan adalah apabila disafikan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau keduanya. Ini bayar zakat fitrah. Tapi bayar zakat ikut jalan lain. Ada pula ejen, kami boleh ikut zakat, bayar kami je, dah selesai. Tak boleh. Ada hukum selitkan sekali membayar zakat secara tidak sah. Kemudian pungutan tanpa kebenaran. Ini banyaklah tuan-tuan. Sesiapa yang membuat apa-apa pungutan kerana khairat tanpa kebenaran majlis, kutip sendiri. Tuan-tuan, ada yang mungkin sekarang ni berkhidmat sebagai polis kan? Nanti bila pencen mungkin akan terlibat dengan masjid ataupun mana-mana agensi lah. Daripada Bangka mungkin ada jadi imam,
adakah jadi pengurusi surau ke mana kan. Ni kita tengok ni, siapa yang membuat apa-apa pungutan kerana khairat tanpa kebenaran majlis, atau berlawanan dengan apa-apa peruntukan undang-undang atau peraturan yang ditentukan mengenainya, adalah bersalah atas suatu kesalahan, dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Yang ni memang banyak pungutan tanpa kebenaran ni. Bulan puasa lagi dahsyat. Bazar Ramadan tu sepak. Kita penguasa pergi buat operasi, banyak tabung tinggi itu. Mana hala tahu. Sedangkan bila call orang yang ada buat pungutan tu pusat tapi tu dah tak ada dah pun. Dah tutup dah pun. Tapi masih lagi berjalan aktiviti kutipan wang tu. Dia kalau berdaftar dengan majlis, kena ada orang, tak salah, kena ada orang, akan dikeluarkan surat dan ada layat, dan kena ada orang tunggu, dan dia akan diberikan dengan satu buku resit. Bila orang bagi derma, ada resit daripada majlis. Baik tuan, menjaga jiwa atau nyawa ada dalam perundangan sivil. Syariat Islam yang datang untuk menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia. Dalam konteks hubungan etnik, Islam mewajibkan individu menjaga keselamatan diri dan pada masa yang sama melarang keras perbuatan yang boleh mengancam keselamatan nyawa diri sendiri dan orang lain. Ini bab sivil dalam undang sivil lah, menjaga nyawa ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa, dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan yang kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi saginya. Ini dalam bab kisah lah, bunuh balik. Ini masih belum dilaksanakan di Malaysia ni. Bila terjadi itu satu pembunuhan, kena balas balik. Ini yang termaktub dalam Quran. Barulah boleh bersifat dengan sikap yang adil. Bila terjadi pembunuhan, orang yang kena bunuh tu boleh tuntut, ataupun keluarganya boleh tuntut untuk bunuh yang kawan yang kena bunuh tu. Ini termaktub dalam Quran. Tapi tuan lebih ma'ruf lah dalam bab ni. Nyawa manusia adalah milik mutlak Allah. Sebarang tindakan membunuh, sama ada diri sendiri atau orang lain, adalah berdosa besar dan haram sama sekali. Sebarang tindakan yang dapat mencederakan fizikal juga adalah dicegah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Tak ada lain, asasnya adalah untuk bawa manusia itu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, apa keperluannya manusia ni kepada syariat? Yang pertama, syariat memelihara hak-hak manusia secara sah dan menegakkan keadilan di kalangan manusia serta pemilikan. Ini adalah garis panduan ataupun cara Allah nak tentukan hak manusia tu, ikut sandaran yang betul. Tak boleh ikut hati, tak boleh ikut nafsu, kena ikut syariah, ketentuan, ketetapan yang Allah tentukan. Yang kedua, syariah meletakkan peraturan-peraturan ibadat, munakahat, muamalat dan jinayat. Dalam bab ibadahnya ada undang-undang,
dalam bab nikah kahwin ada undang-undang, dalam muamalat, dalam kehidupan seharian ada undang-undang ada, dan dalam bab jinayat pun ada undang-undang ada. Yang ketiga, syariah menetapkan kewajipan berjihad untuk mempertahankan maruah agama, bangsa dan negara. Yang keempat, syariah Islam merupakan satu cara kehidupan yang lengkap dan menyeluruh. Syariah sebagai panduan dan pembimbing manusia ke jalan yang benar. Maksudnya kata tuan-tuan, Allah dah bagi guideline dah kita, tinggal kat kita sendiri je. Nak guna ataupun tidak, nak ikut ataupun tidak, nak akur ataupun tidak dengan apa yang Allah dah tentukan untuk kehidupan kita ni. Dan pelaksanaan maqasid ni tuan-tuan, tak lain dan tak bukan adalah untuk memelihara kesucian, keagungan dan kehormatan Islam. Tak lain kita nak bagi orang nampak agama Islam ni dipandang belit. Kalau kita orang Islam hidup dengan keadaan tak ikut hukum hakam, ikut dan je, apa pandangan orang non-Muslim kepada kita? Kita tengok hari ni kebanyakan orang yang masuk Islam, adakah disebabkan dengan dia tengok kita sebagai orang Islam ataupun atas sebab dia kaji sendiri? Kebanyakan ataupun majoriti orang masuk Islam sebabkan dia kaji sendiri. Kenapa kita tak boleh jadi role model ataupun ikutan kepada orang bukan Islam? Kenapa orang tak boleh pandang, oh itu orang Islam, orang baik orang Islam? Kenapa tak sampai macam tu? Itu satu persoalan lah tuan-tuan. Kenapa kita hidup ni? Kita hidup dah bertahun-tahun tuan-tuan, dah 40 tahun, dah 50 tahun, dah 60 tahun. Kenapa tak ada satu orang Islam pun yang boleh ikut kita? Orang bukan Islam, sorry. Kenapa orang bukan Islam masuk Islam dengan sebab dia study sendiri, ataupun dia masuk dengan ikut kawan dia yang bukan Islam masuk Islam? Kenapa kita yang dilahirkan sebagai Islam tak boleh jadi ikutan? Ataupun kenapa dia tak ikut kita? Itu persoalan tuan-tuan kena fikir. Balik, kenapa orang Islam, kenapa orang bukan Islam ni? Aku hidup ni dah berapa tahun? Ada tak kita usaha? Ada tak kita ajak? Ada tak kita share kat kawan kita yang akan non-Muslim kan? Tuan-tuan dalam PDRM ni ada kawan non-Muslim kan? Ada tak kita tunjuk akhlak baik dekat dia, ataupun ajakan ke arah kebaikan tu, menunjukkan kita ni sebagai panduan ataupun role model untuk dia ikut kita masuk Islam? Kesan mengabaikan syariat Allah, hawa nafsu menguasai diri. Habis dah, tak boleh kata apa. Tak ikut syariat, hawa nafsu lah kuasai diri. Yang kedua, gejala sosial dan keruntuhan akhlak. Masalah sosial makin meningkat. Ini ayat ni dah berpuluh tahun dah, dah berapa tahun dah. Masalah sosial meningkat. Bantras tu macam mana? Pembaikan ataupun pemulihan tu macam mana? Gerakan untuk memulihkan, jaga masyarakat orang Islam tu macam mana? Dihimpit dengan pelbagai masalah kehidupan. Tak ikut hukum Islam, memang hancur lah tuan. Hidup ni terbengkalai lah. Yang keempat, tidak mendapat keridhaan Allah. Ini adalah satu benda yang amat sedih sekali. Tak dapat redha Allah ni, habis kita. Jadi nak tuan-tuan, kenalah berbalik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenalah ikut apa yang Nabi tinggalkan, macam saya sebut tadi itu. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita berpegang teguh ataupun kita jaga diri kita, jaga anak-anak kita, InsyaAllah kita akan selamat sehingga hari akhirat. Baik, ini jika terdapat permasalahan, sila hubungi orang kuasa. Di alamat ada, nombor telefon. Kalau ada masalah tuan-tuan pun boleh jadi mata dan telinga orang kuasa. Jangan ingat kami je yang kena, tuan-tuan pun boleh mengadu. Betul tuan-tuan polis, tapi bab hukum ni tuan-tuan boleh tangkap.
boleh lakukan tangkapan kalau tuan-tuan jumpa benda ni. Ada dan ada juga tangkapan yang dibuat oleh pihak polis. Yang bila pihak polis tangkap tu, panggil penguasa lah, penguasa akan buat untuk proses seterusnya. Tuan-tuan kena rasa aku sebagai orang Islam kena jaga itu, kena juga bantu agama Allah ni. Allah tak tanya pun kita buat ke tak buat. Allah tanya kita usaha tak nak buat. Ada tak kita usaha untuk selamatkan anak-anak kita, jiran-jiran kita? Jangan kita kata kita dekat rumah, oh jiran aku yang buat tu. Bukan, jangan biar marahlah orang rumah, biar tu orang sebelah punya hal, kita tak terlibat. Jadi kita kena sama-sama jaga keluarga kita, masyarakat kita. Barulah kita akan menjadi masyarakat yang harmoni dan berjaya hingga ke akhirat ini, insya-Allah. Saya rasa setakat itu dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.